Kami dari Berkumpulan 6 akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang konsep membaca dan teknik membaca lantang, iaitu teknik ulang dan membaca serentak. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Maksud membaca ialah proses memahami makna daripada bahan yang ditulis atau dicetak dengan meneliti kandungan, serta boleh juga merujuk kepada mengucapkan perkataan yang tertulis secara lisan. Ia melibatkan pengenalan dan penterjemahan simbol-simbol bahasa bertulis kepada bunyi dan makna dan merupakan salah satu cara utama untuk mendapatkan maklumat. Jadi, apakah pula yang dimaksudkan dengan teknik membaca lantang? Teknik membaca lantang merupakan sebuah kaedah membaca dengan menyuarakan teks secara kuat, jelas, dan berintonasi betul supaya pendengar dapat memahami isi bacaan dengan lebih baik. Tujuannya adalah untuk melatih sebutan, intonasi, kelancaran membaca, dan membantu pelajar memahami maksud teks dengan lebih mendalam. Teknik ulang dan membaca serentak merupakan satu kaedah pengajaran membaca di mana murid membaca bersama-sama dengan guru secara serentak. Dalam pelaksanaannya, guru akan membacakan perkataan atau ayat terlebih dahulu. Kemudian, murid mengulangi dan membaca bersama guru. Tujuan teknik ini adalah untuk membantu murid membina keyakinan membaca, memperbaiki sebutan, intonasi, serta kefahaman mereka terhadap teks. Cikgu, apa yang kita belajar pada hari ini? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar cara untuk membaca, tetapi dengan menggunakan teknik ulang dan membaca serentak. Jadi, cikgu nak kamu baca teks di skrin ini dengan suara yang lantang dan kuat, boleh? Boleh. Okey, cikgu juga nak kamu baca teks ini dengan sebutan yang jelas, ada intonasi yang betul dan mesti ada penghayatan emosi. Okey, baiklah. Cerita yang kita nak baca ini bertajuk Kisah Sang Kancil dan Buaya. Okey. Cikgu baca, kamu ikut dia. Okey, cikgu. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan terdapat seekor binatang. Di sebuah hutan terdapat seekor binatang yang sangat cerdik bernama Sang Kancil. Sang Kancil merupakan tempat untuk mengadu. Sang Kancil merupakan tempat untuk mengadu bagi binatang-binatang yang lain. Sekiranya ditimpa musibah. Oleh itu, Sang Kancil sangat terkenal di seluruh rimba. Dipendekkan cerita, suatu hari Sang Kancil sedang mencari makanan di tepi sungai. Tidak jauh dari sungai itu terdapat sepohon rambutan yang tengah masak renung. Sang Kancil cukup bertuah kerana begitu banyak biji rambutan yang sudah gugur ke tanah. Maka tanpa perlu bersusah payah mencari makanan, dia memakan buah-buah itu sehingga kenyang. Okey, terima kasih. Sama-sama. Setelah selesai sesi ulang dan membaca serentak, guru boleh mengajukan soalan bagi memastikan pelajar memahami isi dalam petikan teks. Ini membantu pelajar mengaitkan apa yang mereka baca dengan kefahaman yang mendalam. Okey, daripada teks tersebut, cikgu nak tanya kamu, mengapa Sang Kancil ini merupakan tempat untuk mengadu bagi binatang-binatang lain? Okey, menjawab soalan cikgu, mengapa Sang Kancil menjadi tempat untuk mengadu bagi binatang-binatang yang lain? Kerana Sang Kancil merupakan seekor binatang yang sangat cerdik dan pintar di dalam rimba itu, sehingga Sang Kancil menjadi tempat untuk mengadu masalah-masalah binatang-binatang yang ada dalam rimba tersebut. Jadi, Sang Kancil ini boleh menyelesaikan masalah rakan-rakannya. Ya, betul. Okey.
Secara keseluruhannya, dengan mempelajari teknik ini, pelajar bukan sahaja dapat memperbaiki kemahiran membaca dan kefahaman mereka, tetapi mereka juga dapat menghayati cerita dengan lebih menarik dan menjadikan satu pembelajaran yang efektif dan menyeronokkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Terima kasih.